Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah dalam video kali ini cikgu akan gabungkan dua subtopik 8.2 dan juga 8.3. So kita lihat dulu 8.2 sifat cahaya. So apakah sifat-sifat cahaya yang kita telah pelajari dalam bab subtopik pertama dululah. Okay. Sifat cahaya. Yang pertama, kelajuan cahaya ni lebih kuranglah 3 darab 108 meter per saat. So, dalam masa 1 saat dia boleh gerak lebih kurang dalam 300 meter lebih lah ataupun 400 meter. Okay. Yang mana ini menyebabkan cahaya ni bergerak lebih laju daripada bunyi. Sebab itulah kalau pada musim hujan ataupun kilat, kita akan dapat nampak kilat dulu sebelumlah kita dengar bunyi gurau. Sebab cahaya bergerak lebih laju daripada bunyi. Cahaya juga bergerak lurus dan bila cahaya ini dihalang oleh objek legap, tahu objek yang tak dapat ditembusi cahaya, maka akan ada bayang-bayang terbentuk lah. Macam kita, manusia ni pun salah satu objek legap. So bila ada cahaya matahari, kita berdiri tengah panas, akan ada bayang-bayang lah. Okay, sebab cahaya tak dapat menembusi objek legap. Okay. Selain itu, cahaya juga boleh disebarkan, pembiasan dan sebagainya oleh titisan air. Okay, untuk membentuk pelangi. Itu salah satu sifat cahaya lah, dia boleh disebarkan. Okay. So daripada sifat-sifat cahaya ini, okay, orang pada zaman dahulu macam kita sekarang senanglah ada jam digital kan, jam analog dan sebagainya, even dekat handphone pun ada jam. So orang zaman dulu dia menggunakan aplikasi matahari ataupun bayang-bayang tu lah untuk mencipta satu jam yang dinamakan jam matahari. Okay. Pada waktu siang orang akan tahulah dah pukul berapa dengan menggunakan bayang-bayang tu lah. Okay. Itu antara sifat-sifat cahaya yang perlu kamu tahu. Okay. Yang mana dalam sifat-sifat cahaya itu akan dipelajari dalam subtopik seterusnya lah. Setiap subtopik itu dia akan menerangkan tentang sifat-sifat cahaya yang disenaraikan tadi. Okay. So sekarang kita akan lihat subtopik seterusnya 8.3 pantulan cahaya. Seperti mana yang disebut tadi, antara sifat-sifat cahaya adalah boleh dipantulkan. Okay. Okay, subtopik 8.1 kita dah mempelajari berkaitan cermin satah. Okay. So bila kita tengok dalam cermin akan terbentuk satu image lah. So image itu akan ada ciri-ciri yang tersendiri lah yang menunjukkan bahawa image itu adalah image yang terbentuk pada cermin satah. Okay. Yang pertama, image itu adalah tegak. Bermaksud bila kita berdiri tegak depan cermin, kaki bawah, kepala di atas, so image yang terbentuk tu pun akan jadi sama dengan keadaan kita. Dia takkan jadi kepala ke bawah, kaki ke atas. Takkan jadi macam tu lah. Dia takkan songsang, dia akan tegak. Okay. Yang kedua, size objek biasanya diwakilkan dengan huruf H besar adalah sama dengan size image yang diwakilkan dengan huruf H kecil. Okay, kalau kita ni ataupun objek tersebut tingginya 150 cm. So maknanya image tu pun akan membentuk image yang tingginya 150 cm lah. Okay. Manakala jarak kita berdiri di antara kita dengan cermin adalah sama dengan jarak image tersebut terhasil daripada cermin. So jaraknya tu sama. Okay, size objek sama, jaraknya pun sama. Okay. Yang keempat, songsang sisi. Apa maksud songsang sisi ini? Bila objek, contohnya kita tengok cermin, kita angkat tangan kanan, image juga akan mengangkat tangan, tapi bukan tangan kanan, dia akan mengangkat tangan kiri, seolah-olah dia mengangkat tangan kiri. So, keadaan itu kita sebut sebagai songsang sisi. Okay, songsang sisi. Okay, kalau tak percaya boleh try depan cermin, kalau tiba-tiba image tu angkat tangan kanan juga, itu bahayalah kan. Sebab image yang terbentuk pada cermin satah ni mesti songsang sisi. Okay. Dan yang kelima, image yang terbentuk pada cermin satah adalah berbentuk maya. Maknanya kalau kita pancarkan dekat skrin, kita takkan dapat nampaklah image tersebut. Okay, image yang maya. So, conclusionnya tegak, songsang sisi, sama size, maya dan juga jarak objek yang sama dengan jarak image. Okay. Dalam pantulan cahaya ni akan ada hukum. Di mana dalam hukum tu akan ada beberapa nama bagi sinar lah. Okay. Okay.
cikgu sebutkan hukum dia, apabila suatu sinar cahaya ataupun apabila cahaya ditujukan ke atas sekeping cermin satah, okey, dan cahaya tersebut ada sudut tertentu. Okey, kita ada sudut tuju. Sinar cahaya itu dia akan dipantulkan pada sudut tertentu juga. Kita panggil sudut pantulan. Okey, kalau cahaya itu ada sudut ataupun kita ada angle kita pancarkan cahaya tu, dia juga akan terpantul pada angle yang samalah. Okey. So, hukum pantulan. Okay, sinar yang datang ke arah cermin satah tu kita panggil dia sebagai sinar tuju. Okey, bila sentuh je cermin satah, cahaya tersebut akan terpantul. So, yang terpantul itu kita namakan dia sebagai sinar pantulan. Okey. Sinar tuju, sinar pantulan. Garis normal. Apa itu garis normal? Garis normal ini adalah garisan yang berserenjang dengan satah ataupun berserenjang dengan cermin lah. Apa maksud berserenjang? Berserenjang bermaksud garisan tersebut adalah 90 darjah dengan cermin satah. Okey, 90 darjah. So garis normal. Setiap satah akan ada garis normal lah. Okey. So bila sinar tuju dan juga ada sinar tuju, ada sinar pantulan, sudut tuju di antara sinar tuju dan juga garis normal, bukan sinar tuju dengan satah. Sinar tuju dengan garis normal adalah sama dengan sudut pantulan. Maknanya kalau dekat I ni 25, manakala R ni pun 25 darjah lah. Okay, dia akan sama. Sinar tuju dan sinar pantulan. So ini adalah hukum pantulan. Okay. Ada dua. So yang pertama sinar tuju, sinar pantulan dan garis normal berada pada satah yang sama. Okay, satah yang sama. Makanya sudut tuju adalah sama dengan sudut pantulan. I akan sama dengan R. Banyak kesilapan yang pelajar lakukan adalah dia ingat sudut tuju tu dekat antara sinar dan juga satah. Bukan, sudut itu dikira daripada sinar ke garis normal. Okey, garis normal. Macam mana nak tahu garis normal? Kita kena buat garisan yang berserenjang dengan satah tersebut. Okey, garis putus-putus. Okey. So hukum pantulan. Apakah aplikasi pantulan dalam kehidupan seharian? Okay, kita dapat lihat ada lampu di dekat tengah jalan tu. Kita panggil fish eye. Kita panggil fish eye kan. So pantulan ni boleh menyebabkan cahaya daripada kereta dipantulkan ke dalam mata pemandu lah untuk mengingatkan pemandu tentang keadaan jalan raya tersebut. Kita pun boleh lihat kon-kon yang ada stiker yang boleh memantulkan cahaya dan juga papan tanda yang juga memantulkan cahaya daripada kereta. Okay, membolehkan pemandu tahu ke mana arah tujulah panduan untuk dia memandu. Okay, selesai. Dua lagi subtopik. InsyaAllah cikgu harap semuanya faham. Agak simple. So kita akan jumpa lagi dalam subtopik seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.